على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله kita sambung نواصل درسنا في النحو من كتاب شرح شيخ زين دحلان على الآجرومية، ووصلنا في باب الإعراب عند قول الشارح ونحو جاء القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. هذا ما زلنا في كلام عن الإعراب، وقال أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Jadi i'rab itu ialah perubahan akhir kalimah. Akhir kalimah berubah kerana masuknya amil. Masuk amil pada kalam yang menyebabkan kalimah tersebut berubah. Maka perubahan itu berlaku sama ada lafzan secara jelas. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Jadi don dan din tu berubah secara jelas ataupun berubah secara takdir. Secara zahir tak nampak perubahannya, tapi kita andaikan dia berubah. Dia itu seakan-akan berubah. Pada takdirnya berubah. Okay. Qala wa nahwu ja'al qadi. Fal qadi fa'ilun. Ni i'rab dia apa? Qadi ni i'rab fa'il lah. Ja'a fa'il. Qadi ni fa'ilun. Marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-ya'. Marfu' dia. Fa'il hukumnya marfu'. Marfu' dengan apa? Dhammah muqaddarah. Dhammah dia tak zahir. Qadi. Adakah ada tanda dhammah? Tak ada. Dhammah tu muqaddaratin. Bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-ya'. Kat mana ada dhammah? Pada ya. Kenapa tidak zahir? Mas sabab. Kenapa qadin tu, al-qadi itu dhammahnya tidak zahir? Mana'a min zuhuriha athiqalu. Athiqalu jadi fa'il kepada mana'a. Athiqalu jadi fa'il kepada mana'a. Ai athiqalu mana'a min zuhuriha. Siqal itulah mana'a athiqalu min zuhuriha. Berat. Siqal tu apa? Berat. Kenapa? Kerana huruf alif, waw dan ya. Dipanggil huruf apa? Huruf illah. Jadi alif ini, alif dia tidak terima baris. Tak terima baris selama-lamanya. Abadan. Alif tak terima baris. Dah kita kata alif datah a tu, yang itu ialah hamzah. Alif hamzah kita panggil. Jadi yang berbaris itu ialah hamzah. A, I, U. Adapun alif, halif selama-lamanya huruf mat. Dia panggil alifun layyinah. Alifun layyinah makna alif yang tidak, alif biasalah, bukan alif hamzah. Jadi alif sentiasa tidak berbaris. Maka dia menghalang daripada baris tu, kerana dia tidak menerima baris selama-lamanya, ialah at-ta'azzur. Ta'azzur, uzur. Dia ni uzur. Dia ni tak terima baris. Dia tak boleh terima baris. Adapun huruf ya, ya pada isim, wa tak masuk asal ni, wa pada fa'il. Adapun ya, dia yang menghalang terima baris ialah athiqal. Berat. Jadi ya ni huruf dia berat untuk terima baris. Jadi berat dengan uzur ni,
Berat ni makna payah, sukar. Jadi keadaan ya ini tak terima baris ketika apa? Ketika rafa' tidak berbaris dan ketika jar. Ketika jar. Ketika rafa' dan ketika jar. Ketika tu dia tidak berbaris. Nampak tak? Ketika rafa' dan ketika jar. Adapun nasab dia boleh baris balik sebab ya mudah. Ya qadiyah. Ya mudah je tapi qadiyu. Diyu. Qadiyu. Ya tu kerana makhrajnya bawah nak gi ke dhammah tu berat. Qadiyu atau qadiyi dia baris depan baris bawah berat tapi baris atas dia mudah. Baris atas ni ringan. Jadi qadiyah. Jadi dia panggil fiqal. Mana min zuhuriha as-siqalu. Wa maratu bil qadi. Maratu bil qadi. Maka fal qadi majrurun bil ba. Qadi dalam contoh marartu bil qadi majrur dengan ba bi kasratin muqaddaratin. Dengan kasrah muqaddarah alal ya. Kat mana kasrah atas ya lah sebab huruf akhir bagi isim qadi itu ialah ya. Mana amin zuhuriha as-siqalu. Siqal juga menghalang daripada zahirnya. Mudah je i'rab ni. Okey. Dah ketika nasab, kenapa didatangkan contoh rafa' dan juga jar saja? Wa amma fi halatin nasbi. Adapun ketika nasab, fatazharu al-fathatu. Maka zahir fathah. Fathah boleh zahir. Alal ya'i. Kenapa? Lil khiffah. Kerana ringan je. Huruf ya menerima baris atas ringan. Al-qadiyah. Qadiyah. Ringan je. Nahu ra'aitul qadiyah. Aku melihat qadi. Fal-qadiyah maf'ulun bihi mansubun bifathatin zahiratin. Fathah zahirah. Okay. Jadi, kata Syekh Zaini Dahlan rahimahullah, apa beza ya dengan alif? Fal farqu bainama akhiruhu alifun wa ya'un. Maka beza antara isim yang belakangnya alif seperti fatah. Belakangnya alif. Asa. Belakangnya alif. Dengan isim yang belakangnya ya seperti qadi. Maka anna bezanya apa? Annama akhiruhu alifun yata'adzaru. Isim yang belakangnya huruf alif itu sukar, uzur. Yata'adzaru izharuhu. Uzur untuk menzahirkan harakat. Wa i'rabuhu. Dan menzahirkan i'rab dia. Rafa'an ketika nasab wa nasban wa jarran. Sama ada ketika rafa' ataupun nasab ataupun jar. Jadi setiap keadaan dia tidak zahir harakatnya. Wa ma akhiruhu ya'un. Dan isim yang belakangnya ya seperti qadi la yata'azzaru. Dia tidak uzur. Walakinnahu yastafkilu raf'an wa jarran. Tapi dia mengira berat akan rafa' dan juga jar. Tapi huruf belakang dipanggil isim apa? Isim belakang huruf ya. Isim apa? Syafi'i. Isim yang belakangnya ya. Isim apa? Tak dengar. Orang rahmah. Isim. Mangkus. Wasami mu'talam minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima. Yang pertama tu fahuwal ladhi qad kusira. Wathani mangkusun wa nasbuhu zahar. Ini nama isim maksur. Belakangnya alif panggil isim maksur. Kalau belakangnya panggil isim mangkus. Kurang. Okay. Jadi walakinnahu
isim yang belakangnya ya, yastafkilu raf'an, mengira berat, rafa' dan juga jar. Rafa' dia berat. Qadiyu berat. Jar pun qadiyi berat. Maka kerana itu dia tak zahir harakat pada ketika rafa' dan ketika jar. Okay, boleh? Salah. Lepas tu dalam ni, dalam tashwik ni kita tengok apa yang penting ya. Okey, ada penting sikit ni. Muka surat yang muka surat 93 bawah tu muka surat 93 bawah. Tanbihun bawah sekali. Baqiya fil mu'rabi bil i'rabi taqdiri asya'u. Jumpa tak? Jumpa Okey. Qala al-muhasyir rahimahullah tanbihun. Baqiya fil mu'rabi bil i'rabi taqdiri asya'u. Tinggal lagi pada perkara kalimah yang mu'rab dengan i'rab takdiri. Yang kita i'rab dengan i'rab takdiri beberapa perkara. Pertamanya apa? Al-awwalu ma yudhafu ila ya'il mutakallim. Kalimah yang diidhafatkan kepada ya mutakallim. Contoh kitabi. Kitabi. Nah, kitabi tu macam mana? Maka yuqaddaru fihi jami'ul harakati thalathi. Maka ditakdirkan segala harakat yang tiga, rafa', nasab, jar, semua muqaddarah. Wa huwa dhamm wal fath wal kasr. Taqulu qama ghulami. Qama ghulami wa ra'aitu ghulami wa marartu bi ghulami. Telah berdiri hamba kepadaku, hambaku. Aku melihat hambaku, aku berjalan bersama hambaku. Jadi semua itu muqaddarah belaka harakat i'rabnya. Jelas? Okey. Jadi yang pertama al-awwalu mana? Qama gulami wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Nampak? Bi harakatil munasabah. Jadi di sini kita dapat ada tiga, yang mana i'rab muqaddar ni, i'rab takdiri ni sama ada kerana ta'azzur, satu. Yang kedua sama ada kerana istisqal ataupun thiqal, dua. Yang ketiga kerana harakah munasabah, ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Jadi ada tiga biasanya. Ada yang keempat tak? Rasanya tak ada dah setakat ni lah. Setakat kita ingatlah, kalau terlupa khabar. Rasanya tiga itulah. Sama ada istighal mahal dengan harakah yang munasabah. Dia ada istighal mahal dengan hak lain pun ada juga. Jadi apa nama ni? Di sini kalau pada ya mutakallim, maka semua itu ditakdirkan harakatnya. Nampak tak? Qama gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Dhammah yang pertama tu rafa' dengan dhammah muqaddarah ala ma qabla liya mutakallim mana min zuhriya ishtighalul mahal. Sibuk tempat bi harakatil munasabah. Contoh apa ni? Jaa, dia kata qama kat sini. Qama gulami. Kita nak buat muka surat lain ke? Taklah, kita tambah muka surat Qama. Baik. Nampak tak? Asalnya gulam tambah ya mutakallim. Jadi gulami. Okey, kat mana harakat i'rab tu duduk mana? Duduk atas huruf mana? Harakat i'rab duduk mana? Harakat dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah duduk kat mana? Jawab pelajar Rahmah.
Ajibu. Duduk huruf ghin ke, duduk huruf ya ke, duduk huruf lam. Harakah. Harakah i'rab duduk mana? Ha? Duduk pada huruf mim ke duduk pada huruf ya? Ha? Duduk pada huruf mim. Ha, ingat? Dah buat apa? Buat apa qadi duduk pada ya? Dah qadi buat apa? Qadi duduk mana? Ha? Ha? Qadi duduk pada mana? Duduk ya. Sebab apa? Sebab ya ni memang asal kalimah dia. Gulam, harakah i'rab duduk pada mim bukan pada ya sebab asal kalimahnya gulam. Ya tu yang mutakallim. Jadi jangan i'rab gulami. Gulami marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. 'Alal ya'. Ah. Sebab dia kata dhammatu muqaddaratun ala ma qabla ya. Atas huruf yang sebelum ya dalam kitab kan. Qabla ya il mutakallim. Mana'a min zuhuriha istighalul mahal bi harakatin munasabah. Okay, jadi mim ni dia kata ilahnya kerana istighal mahal, sibuk tempat dengan harakat yang munasabah. Sibuk tempat dengan harakat yang munasabah. Sebab apa? Sebab ja qama gulamun asalnya kan? Gulamu. Gulamu bagi depan. Tapi bagi depan dengan ya, gulamui jadi. Beratlah jadi. Jadi kerana beratnya dhammah dengan ya ni memang mati. Maka munasabah dengan harakat ya ialah kasrah. Munasabah dengan harakat ya bahawa berbaris bawah. Jadi pada huruf mim dua harakat ada. Harakat dhammah yang asal kerana rafa', harakat kasrah kerana munasabah dengan ya. Maka dibuang harakat dhammah. Dihalang dhammah kerana dihalang tempat itu, sibuk tempat itu, sebab itu dah disibuk telah diduduki oleh harakat kasrah yang munasabah dengan ya. Nampak tak dia punya sebab tu? Itulah. Okay. Boleh? Mafhum? Baik. Okay. Nuwasil. Mana tadi? Dalam kitab Tashwiq al-Khillan mana tadi dia kata wa kadza fi tsani wa amma fi tsalifi. Wa amma fi tsalifi fatuqaddaru fihi al-kasratu indahum. Di sisi mereka para ulama, mereka mentakdirkan juga pada harakat contoh marartu bi gulami wa dhahaba ibn Malik ila annahu tuqaddaru fihi dhammatu wal fathatu faqat wa tadhharu al kasratu fi halatil jar wa'turida bi anna al kasrata mawjudatun qabla dukhuli al amili al jar. Qala Syekh Khalid fi syarh al-Azhari walahu an yadda'i anna al-kasrata al-munasabah zahabat wa khalafaha kasratul i'rab kama qalu fi syaraba idza banuhu fi syariba idza banuhu lil maf'ul anna al-kasrata fihi ghairu al-kasrati fi al-mabni lil fa'il. Tidak apa ni? Okey, sekarang ni isu dia bincang sini apa dia? Dia kata pada contoh marartu bi gulami. Marartu bi gulami. Aku berjalan dengan gulam aku, hambaku. Sekarang ni bi gulami dengan sebab harap ja mi ni bagi bawah tak? Sekarang ni bagi bawah ni asal ke bagi bawah munasabah dengan ya? Itu berlaku khilaf tu. Antara jumhur dengan Ibn Malik. Ibn Malik kata bagi bawah ni, bagi bawah huruf harakat i'rab dengan sebab majrur dengan ba lah. Di sisi ramai mengatakan tak, hak ni tetap harakah munasabah juga. Jadi kita ambil jumhur lah, rasa serabut lah tu. Kalau nak jawab question ni ataupun yang pentingnya, yang bersambung dengan ya mutakallim, maka ditakdirkan
harakat muqaddarah pada sekalian keadaan i'rabnya. Nampak tak? Itulah. Okey. Itu yang pertama. Jumpa tak tu dalam Tashwih Al-Khilal? Yang kedua. Ma sukkina akhiruhu. Kalimah yang ditaskinkan akhirnya. Waqfan. Ketika wakaf. Tuqaddaru fihi al-harakatu lifiqali. Okay, sekarang ni yang kedua pula. Ini jarang biasa sebut tak. Kalimah yang kita wakaf. Kita wakaf dengan apa? Wakaf dengan sukun lah. Contohnya kita kata Ja'a Muhammad. Muhammad. Tapi ini jarang-jarang kita i'rab sebab biasa kita i'rab kita hidupkan baris kan. Contoh kalau kita nak sebut Ja'a Muhammad. Kalau kita wakaf sini. Dah kita nak sebut cara bacanya Muhammad. Ja'a Muhammad. Maka dah mati. Sukun tu. Sukun tu sukun mana tu? Sukun tu aridun lil waqfi. Dia mari kerana sebab diwakaf. Kita wakaf situ. Maka bila begitu, ditakdirkan harakat dia. Muhammadun. Marfa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala da mana'a min zuhuriha as-thiqalu li ajli al-waqfi. Thiqal. Yang menghalangnya ialah berat. Berat apa? Sebab wakaf. Jadi dibincang sini, dia sikot, dia ditakdirkan kerana sebab sikol. La li ta'adzur. Okay. Yang ketiga saya tak perlu. Yang ketiga ada takhfif yang diakhir, yang disukun ke akhir kerana nak meringankan. Juga lifiqal. Yang keempat, mashtaghala akhiruhu biharakatil ittiba'. Ni pun kita jarang jumpalah harakat ittiba'. Dia kena mengikut hak baris, mengikut kepada kalimah depan tu. Yang khamis, masukina akhiruhu lil idgham fil fi'li. Ni juga perincian ni rasanya masukina akhiruhu li takhfif sabi' al fi'lul mu'tal akhir. Yang ketujuh tu kalau boleh kita ambil fi'il mu'tal akhir. Fi'il yang belakangnya ada huruf illah. Maka fa inna fihi ma yuqaddaru raf'an wa nasban. Ada yang ditakdirkan ketika nasab, ketika rafa', dan ada yang ditakdirkan ketika nasab. Ja tak ada lah sebab fi'il tak ada ja. Jazam tak ada sebab jazam dibuang haraf illah. Wa huwa yakhsha wa yarmi wa yadda'i bil bina'i lil majhul. Bina' majhul maknanya yudda'a. Yudda'a. Baca akhir belaka wa huwa yukhsha wa yurma wa yudda'a lil majhul fil kul aw lil fa'il fil awal yakhsha, baca gitu. Wa ma yuqaddaru raf'an. Ni pun dalam fi'il nanti kita tengok dalam fi'il pun ada lagi. Okey. Kemudian tatimatun tu itu perbincangan, adakah i'rab di situ maknawi ke lafzi zahir. Dia tu maknawi ke lafzi, rasanya kita tak ambil lah di sini. Kita masuk pada terus wa aqsamuhu. Boleh. Kemudian kata musannifu rahimahullahu ta'ala, wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Dan bermula bahagi i'rab itu ada 4, iaitu rafa' dan nasab dan khafat dan jazam. Ya'ni menghendaki musannif anna aqsamal i'rab arba'atun. Bahagian i'rab itu ada 4. Raf'un, yang pertama rafa'. Nahu yadribu Zaidun. Sini contoh kena pada kedua. Contoh rafa' fi'il, rafa' isim. Yadribu fi'il mudhari' marfu' juga. Zaidun fa'il dia isim, dia pun marfu' juga.
Wa nasbun. Yang kedua ialah nasab. Nahu lan adriba amran. Ni pun contoh bagi fi'il yang mansub dan isim yang mansub. Wa khafdun. Kemudian khafadnahu marartu bi zaidin. Awak ni contoh isim sajalah, bab isim saja yang ada jar. Wa jazmun, dan yang keempat jazam. Nahu lam adrib zaidan. Ini pun contoh bagi fi'il saja, kerana fi'il saja yang ada jazam. Okay, fa zaidun, maka zaid pada yang pertama. Yadribu zaidun itu marfu'un bi yadribu. Marfu' dengan sebab fi'il yadribu. Ala annahu fa'iluhu, kerana zaidun menjadi fa'il. Wa adribu fi tsani, adribu pada yang kedua fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mansubun bilam, mansub dengan mansub sebab ada lan adriba. Wa amran mansubun bi adriba ala annahu maf'uluhu, dia menjadi maf'ul kepada adriba. Wa zaidun fi tsalifi majrurun bil ba. Mana marartu bi zaidin tu majrur dengan ba. Wa adrib fi rabi', lam adrib tu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' majzumun bilam, jazam dengan sebab masuknya lam. Lam amil jazam yang menjazamkan fi'il. Okey. Jadi lan, apa lan ini? Tusamma harfa nafyin. Lan itu mana? Lan pada lan adriba kan? Dia kata contoh lan adriba. Lan adriba ni. Maka lan itu i'rab dia harfa nafyin wa nasbin. Dia huruf nafi dan huruf nasab. Huruf nafi kerana maknanya tidak. Huruf nasab kerana dia kerjaan dia menasabkan fi'il selepasnya. Wastiqbalin, dan huruf istiqbal. Istiqbal ni memberi makna yang akan datang. Lan adriba, tidak akan aku pukul amran. Lan adriba, contoh tadi kan, lan adriba amran, tidak akan aku pukul. Jadi lan ni haraf nafi kerana maksud tidak. Nasab kerana dia menasabkan fi'il lepas tu. Istiqbal kerana maknanya makna akan datang. Kenapa? Ni bagi ilah ni. Li'annaha tanfi al-fi'la, kerana lan ini menafikan perbuat fi'il itu. Wa tansibuhu, menasabkannya. Wa tasiruhu, dan dia menjadikan fi'il itu mustaqbalan, jadi mustaqbal, makna akan datang. Itu pada lam. Walam, lam pula tusamma, dinamakan harfa nafyin, haraf nafi kerana makna nafi. Wa jazmin, jazam kerana menjazamkan fi'il lepasnya. Wa qalbin, dan haraf qalb ni tukar, ubah qalb, makna tukar, ubah. Li'annaha tanfi al-fi'la. Kenapa dinamakan haraf itu? Pertama, haraf nafi kerana dia menafikan fi'il. Wa tajzimuhu, menjazamkannya. Wa taqlibuhu, qalaba yaqlibu. Wa taqlibu maknahu, dan mengubahkan maknanya. Fayasiru madhiya, menjadi makna madhi. Dia ubah makna tu menjadi makna madhi. Nampak tak? Boleh? Macam mana bila kita kata lam adrib amron kan? Lam adrib amron. Jadi apa maksud? Tidak pernah aku pukul. Tidak pernah aku pukul Amar. Mana tidak pernah memberi makna hak lepas. Sebab tu dia taqlibu maknahu, dia mengubahkan maknanya, makna pada fi'il mudhari' kan. Fi'il mudhari' ihtimal pada hal dan juga istiqbal. Tapi bila masuk lam, dia ubah harfu qalbin, qalab. Sebab apa? Sebab dia ubah maknanya menjadi makna madhi. Tidak pernah aku pukul Ammar, atau tidak aku pukul Ammar. Samalah, tidak makna tidak merujuk pada sesuatu yang telah lepas. Lam yalid wa lam yulad. Tidak Tuhan beranak dan tidak diperanakkan. Atau tidak pernah dan
Tidak pernah Tuhan beranak dan diperanakkan. Maknanya merujuk kepada apa yang akan berlaku. Dan selama-lamanya lah. Kalau disebut pada ayat itulah. Okay. Falil asma'i min dhalika, maka bagi isim daripada demikian itu, daripada isim daripada 4 jenis i'rab tersebut, ar-raf'u. Ar-raf'u i'rab apa raf'u? Ar-raf'u i'rab apa? Apa dia? Mubtada' muakhar li raf'i khabar muqaddam. Bagi isim daripada demikian itu ar-raf'u. Bagi isim daripada demikian itu ar-raf'u, rafa'. Okey, jadi isim, bahagian isim apa dia? Rafa' wan nasbu, nasab wal khafdu dan khafat. Wala jazma fi, tidak ada jazam pada isim. Yakni menghendaki oleh Syekh annal asma'a yadkhuluha ar-raf'u. Isim nama-nama ini dia boleh masuk rafa'. Nahwu ja'a Zaidun wa nasbu nahwu ra'aitu Zaidan. Rafa' ada, nasab ada. Wal khafdu dan juga khafat. Wal khafdu nahwu marartu bi Zaidin. Wala yadkhuluha al-jazmu. Jazam tak ada. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Bagi fi'il pula daripada 4 itu ada rafa', ada nasab, ada jazam. Wala khafdha fiha, tidak ada khafat. Ja tak ada pada fi'il. Yakni anal af'ala yadkhuluha ar-raf'u. Fi'il boleh masuk rafa'. Contoh nu yadribu, fi'il mudhari' marfu'. Wan nasbu masuk nasab. Lan adriba. Wal jazmu lam adrib. Tiga juga ada. Wala yadkhuluha al khafdu, tidak masuk khafat. Farraf'u, maka rafa' wan nasbu dan nasab yashtariku fihima, alismu wal fi'lu. Maka rafa' dan nasab ni bersyarikat, bersama pada keduanya oleh isim dan fa'il. Jadi isim dan fa'il, rafa' ada, nasab ada. Masing-masing ada rafa', masing-masing ada nasab. Wa yahtassu alismu, dan terkhusus, teristimewa isim bil khafdi, dengan khafat. Wal fi'lu ay wa yahtassul fi'lu bil jazmi, dan teristimewa, terkhusus fi'il dengan jazam saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah Ta'ala lah yang lebih tahu. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Ni penting Pak ni. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Kejap sebelum tu kita sambung minggu depan ni lah. Jangan habis, sabar ya. Tengok dalam tashwik kejap ada apa-apa penting tak ni. Sebelum tu ada soalan saya tanya Pak ni sebelum kita masuk usul fiqh ni. Hal hunaka soal? La yujad. Okey, ada tengok pada muka surat 101. Muka surat 101. Muka surat 101 faedah tu. Faedah tu baca sikit je. Ini juga kadang-kadang fawaid gini dia membantu kita untuk kita lekat ingat. Kenapa isim? Apa sebab isim ada khafat, ada jar, fi'il ada jazam. Faedatun. Jumpa tak? Inna makhtassa. Boleh? Boleh jumpa?
Bukan surat 101. Qala faidatun innama ikhtassal jaru bil ismi wal jazmu bil fi'li. Hanya saja khusus jar tu dengan isim, jazam dengan fi'il. Kenapa? Liqasdi ta'aduli. Kerana qasad untuk jadi adil, ta'adul. Ta'adul ni makna jadi sebanding, jadi adil lah. Jadi sebanding. Kenapa? Sepadang. Li'anna lisma, jadi adil, ta'adul jadi seimbang. Kita kata ta'adul ni seimbang lah, seimbang. Ayuh. Jadi ta'adul ni seimbang. Supaya jadi seimbang. Kenapa? Li'anna lisma akhaffu minal fi'li. Kerana isim tu lebih ringan daripada fi'il. Kenapa isim lebih ringan daripada fi'il? Likauni madlulihi basitan. Kerana yang dapat difaham, madlul, yang difaham daripada isim basit, satu benda. Bikhilafil fi'li, lain dengan fi'il, lidalalatihi 'alal hadathi waz zaman. Kerana fi'il ni dia merujuk kepada apa? Kepada hadas. Ma'nan fi nafsiha tu hadas, dan kepada zaman. Tengok takrif isim. Isim apa takrif isim? Ingat tak? Takrif isim. Ma dalla ala ma dalla ala nafsihi walam yaqtarin bi ahadi azminati ats-tsalath. Dak. Betul tak orang ni jawab apa tu? Ma dalla ala al-ma'na fi nafsihi. Isim tu kalimah yang menunjuk makna pada dirinya. Dia tidak ada kait dengan masa. Jadi makna dia basit. Dia ada makna Zaidun lah. Tak ada kaitan Zaidun al-an, al-ghadan ke al-bariha ke, tak ada. Adapun fi'il ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa yaqtarinu bi ahadi azminati thalath. Kalimah yang menunjuk pada makna diri dia dan diiringi, disertai dengan masa. Madhi ke, hal ke, istiqbal. Jadi ada dua makna pada fi'il. Madlul fi'il ni dua. Jadi kita berhenti sekejap, tawakkuf sekejap untuk menjawab azan. Ada soalan tanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Salatul Fatihah. Hati Sayyidina Muhammad.